Sri Anwar Ibrahim. Silakan. Terima kasih, Yang Ketua. Soalan kedua. Terima kasih. Silakan Yang Muhammad Menteri. Ya. Tan Sri Yang Ketua, terima kasih Menteri. Nasib saya ini dua soalan, ya. 1 dan 2. Terima kasihlah peluang untuk saya memberi sedikit pencerahan. Tan Sri Yang Ketua, untuk makluman Menteri, kerajaan membuat pengelasan kumpulan pendapatan bagi menggubal dasar membantu kumpulan miskin dan kumpulan rentan melalui penyampaian bantuan dan perkhidmatan. Pengelasan kumpulan pendapatan ini mula diperkenalkan oleh Bank Dunia pada September tahun 72, dalam dah 50 tahun, dengan keutamaan kepada kumpulan B40. Setiap negara menggunakan kaedah pengelasan kumpulan pendapatan tersendiri. Umpamanya Amerika Syarikat, Korea Selatan, Singapura menggunakan B20, M60 dan T50. Thailand menggunakan B50, M40 dan T10. Kita di Malaysia gunakan B40, M40 dan T20 berdasarkan pendapatan isi rumah. Ia bukan merujuk kepada pendapatan individu. Jadi mengikut klasifikasi terkini, B40 yang meliputi 2.91 juta isi rumah, pendapatan kurang daripada RM4,850. M40 antara RM4,050 kepada RM10,959, melibatkan 2.91 juta isi rumah. Seterusnya T20 pendapatan lebih daripada RM10,000 pendapatan isi rumah, lebih daripada RM10,960, meliputi 1.46 juta isi rumah. Pengelasan kumpulan pendapatan ini penting untuk kerajaan menyalurkan bantuan secara bersasar, umpamanya bantuan keluarga Malaysia kepada isi rumah berpendapatan RM5,000 ke bawah, peranti siswa oleh Kementerian Komunikasi Multimedia, juga B40 di IPT, bantuan kanak-kanak dan bantuan orang tua oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, rancangan makanan tambahan. Jadi ini antara bantuan-bantuan bersasar yang digunakan berdasarkan kepada pengelasan B40. Tuan Yang Dipertua, kumpulan isi rumah B40, M40, T20 juga boleh dikelaskan selanjutnya kepada kelompok-kelompok, ya. Ada apa dipanggil desal atau 10%. Ada B1, B2, B3, B4, M1, 2, 3, 4, T1, T2. Umpamanya bagi B1 yang paling miskin, pendapatannya RM2,500 sebulan isi rumah ke bawah. Bagi T2 yang tertinggi, pendapatannya isi rumah RM15,040. Pada masa ini, untuk Malaysia Yang Hormat Menteri Bawah, Jawatan Perangkaan sedang melaksanakan survei pendapatan perbelanjaan dan kemudahan. Minta maaf, Port Dickson. Minta maaf Tan Sri Ketua, ya. Port Dickson. Pada masa ini, Jabatan Perangkaan Malaysia sedang melaksanakan survei pendapatan perbelanjaan dan kemudahan asas 2022 melibatkan 92,000 isi rumah bermula daripada Januari 2022 hingga Disember tahun ini. Sampel yang secukupnya adalah penting untuk melihat corak pendapatan dan perbelanjaan isi rumah keluarga Malaysia. Dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang akan bermula lagi 2 minggu, kerajaan akan menyemak semula kategori kumpulan pendapatan berdasarkan hasil survei pendapatan perbelanjaan kemudahan asas yang sedang dilaksanakan pada masa ini. Analisis data survei akan dilaksanakan pada awal tahun depan dan dijadikan siap pada suku pertama tahun depan. Maka kita akan gunakan had-had pendapatan baru. Akhir sekali, Tan Sri Yang Bertua, semakan ini akan mengambil kira antaranya perubahan struktur pendapatan dan perbelanjaan, kos sara hidup, demografi serta lokasi isi rumah. Kategori kumpulan pendapatan isi rumah yang baru akan memantapkan lagi penggubaran dasar dan menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar. Terima kasih. Terima kasih Port Dickson. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Silakan Yang Hormat. Terima kasih Yang Muhammad Menteri. Saya tidak sangat terkesan dengan silat angka ni. Yang saya nak jelaskan di sini, yang tidak ditekankan oleh Menteri, ialah jumlah sebenarnya kemiskinan tegar, kemiskinan jurang pendapatan itu meningkat tinggi. Maka pendekatan lama tentunya tidak sesuai kerana kerajaan terpaksa menangani masalah yang lebih rumit sekarang. Kalau kita lihat umpamanya kesan bukan saja di desa atau pendalaman Sabah Sarawak, tapi di kalangan miskin bandar juga jauh meningkat. Dan keadaan sekarang ini dengan semua pengumuman yang dibuat,
Jangan juga harus diambil kira kebocoran, ketirisan yang puluhan bilion yang disebut, sama ada kemiskinan yang 22 dan keseluruhannya 80 bilion. Itu dari segi kesengsaraan kebanyakan rakyat, ya, untuk dapat hidup dengan munasabah setiap hari kerana kos yang meningkat. Jadi bertambahnya peruntukan setakat yang diumumkan tidak menyelesaikan masalah struktural. Jadi sebab itu yang saya perlukan daripada Yang Berhormat Menteri ialah apakah langkah perubahan yang boleh dijamin jauh lebih berkesan. Janganlah jawab macam jawab kejatuhan ringgit itu, ya, seolah-olah tidak ada masalah. Ini yang disebut oleh Menteri Kewangan. Ada masalah yang real kerana kita trading nation dan importnya tinggi. Maka bahan makanan, kos makanan pun meningkat. Jadi ada kaitan, jadi saya tanya soalan tentang B40 dan kemiskinan tegak ini kerana kaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat sekarang. Itu ini saya minta jawapan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Amat Produsen. Kerajaan sedar bahawa kerajaan menghadapi cabaran dalam masa COVID dan juga pasca COVID dan kini kenaikan harga. Sebagai makluman, sebelum COVID kadar kemiskinan 5.6%. Dan semasa COVID 8.4%. Apabila ekonomi dibuka semula pada bulan April tahun lalu dan apabila kadar pertumbuhan meningkat, bila kadar pengangguran turun daripada 5.3% bulan Mei 2020 kepada 3.7% bulan Ogos yang lalu, kita dapati bahawa kadar sudah pasti kadar kemiskinan dan miskin tegar turun daripada angka tinggi 8.4% masa COVID. Itu yang pertama. Ya betul, COVID meningkat dengan ketara, tetapi selepas COVID ekonomi dibuka maka berlaku penurunan. Sebagai contoh, salah satu daripada angka yang digunakan untuk mengira miskin tegar ini adalah daftar ikasih oleh ICU Jabatan Perdana Menteri. Setahun lalu angkanya 262,000 miskin tegar. Hari ini 15 September 130,000. Mana penurunan yang ketara. Ini ada kaitan dengan pembukaan ekonomi, dah boleh kerja semula, ya, pengangguran turun. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, apabila inflasi berlaku, ya, sekarang ini yang terkini bulan Ogos ialah 4.7% berbanding 4.4% pada bulan Julai, maka kerajaan sedar bahawa sebahagian rakyat tertekan khususnya B40. Itu sebabnya kita teruskan subsidi petrol, minyak masak 1.345 kg. Kita adakan jualan murah keluarga Malaysia. Ini adalah langkah-langkah yang bolehkan kerajaan menjual ataupun pekedai menjual barang tertentu diskaun 20%, harganya murah, ya. 639 don sudah pun laksanakan. Program ini akan diteruskan pada sehingga hujung tahun. Jadi langkah-langkah yang diambil untuk meringankan beban rakyat, dan dalam belanjawan mungkin langkah-langkah seterusnya akan diumumkan oleh kerajaan. Terima kasih. Inflasi makanan 72%. Ya, jadi bantuan itu tidak membantu. Sebab itu saya minta penjelasan perubahan dasar yang lebih berkesan. Ya betul, angka-angka bagi bulan Ogos inflasi naik 4.7%, makanan 7.2%. Sebagian besar kenaikan itu adalah makanan dipanggil luar rumah, ya. Makanan ada dua, satu makanan di rumah, luar rumah kita dapati 8.4%, antaranya nasi campur, antaranya roti canai. Antara ini angka-angka ini diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan. Jadi langkah lebih berkesan, ya, antara yang kita ambil hari ini program miskin tegar yang saya sendiri memantaunya. Kita sudah laksanakan 70 sudah selesai lokaliti, 110 lokaliti lagi akan kita pilih dalam masa 2-3 minggu lagi, melibatkan seluruh negara, ya, banyak di Sabah Sarawak, termasuk Dawang Asri, dan inilah antara langkah jangka panjang jangka pendek yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sudah pasti langkah-langkah untuk mengurangkan ketirisan yang disebutkan Yang Amat Produsen tadi. Ini satu perkara yang diambil berat oleh kerajaan. Delivery, ya, maknanya penyampaian
dasar-dasar kerajaan lebih berkesan. Ini juga yang kita tekankan dalam melaksanakan program Bahasa Miskin 3 ini ialah pendekatan whole of nation, melibatkan semua pihak, kerajaan pusat, kerajaan negeri, badan-badan amal, syarikat-syarikat. Dan setakat ini projek rintis di 80 lokaliti berjalan, ada sedikit sebanyak isu tetapi berjalan dengan baik insya-Allah, dan apabila dilaksanakan fasa kedua untuk menangani isu miskin tegak, termasuklah untuk menangani isu makanan tadi ya. Umpamanya di koridor utara ada program Kasih Ibu, RM260 sebulan diberikan kad yang bolehkan mereka yang layak untuk memberi barangan makanan pada yang dibekalkan oleh melalui bantuan oleh kerajaan. Ini antara langkah yang diambil kerajaan dan kita akan teruskan langkah-langkah ini bagi memastikan bahawa keluarga Malaysia akan dapat dipertahankan dari segi kedudukan ekonomi. Kita tahu mencabar dan tahun depan kita pasti lebih mencabar lagi, maka bajet 2023 akan address dengan izin, akan menangani beberapa pencabaran yang kita hadapi sekarang dan juga tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Menteri Yang Mohamad Jempol. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Speaker. Status sebuah negara berpendapatan tinggi sudah tentulah dibayangi dengan perolehan pendapatan isi rumah yang hampir sama. Sejak sekian lama pihak kerajaan telah melakukan berbagai perancangan tindakan intervensi bagi mengecilkan jurang pendapatan rakyat. Walau bagaimanapun di Malaysia dalam keadaan tersebut tidak benar-benar berlaku. Contohnya minyak masak dapat subsidi paket di kampung masih tak ada. Masih kurang dan terputus. Jadi soalan saya, apakah faktor yang telah menyumbang kepada keadaan yang mana jurang pendapatan didapati semakin melebar dari masa ke semasa, dan di manakah silap, apakah punca sebenarnya permasalahan ini terus berlanjutan hingga hari ini? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Yang Mohamad. Tan Sri ada betul untuk mengukur kesenjangan pendapatan ataupun income disparity ini banyaklah ukuran-ukuran. Bukan saja berpaksikan kepada pendapatan tapi juga akses ya kepada pendidikan, kepada kesihatan, apa yang dipanggil multidimensional poverty index yang sekarang ini sedang cuba kita laksanakan di Malaysia. Jadi untuk mengukur jurang ini bukan saja pendapatan kita tahu ada Gini coefficient dan lain-lain, dan sebenarnya Gini coefficient benar kata Yang Mohamad jemput tadi ada sedikit bertambah sedikit. Jadi ada tanda-tanda bahawa jurang pendapatan melebar sedikit. Jurang ni ada dua, satu jurang antara bandar luar bandar yang kita harap akan semakin mengecil dalam rancangan Malaysia ke-12, jurang antara kaum, jurang dalam kaum itu juga ada masalah. Jadi isu ini juga isu yang semakin besar, bukan sahaja di Malaysia, di Eropah, di Amerika. Isu terkini dalam 5 tahun inilah jurang pendapatan yang lebih lebar antara miskin dengan yang kaya. Kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 telah menangani isu ini dengan kenakan beberapa dasar, termasuklah umpamanya untuk mengurangkan jurang antara wilayah Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Langkah-langkah telah dilaksanakan dengan menyediakan peruntukan lebih bagi kepada Sabah dan Sarawak sebagai contoh. Selain itu kita juga perlu tingkatkan usaha-usaha reformasi, transformasi struktural termasuklah ekonomi, termasuklah pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Pendidikan adalah satu perkara yang penting untuk kita mengurangkan jurang pendapatan antara yang kaya dengan miskin. Mengenai minyak masak, ya, kita sedang tanganinya bekalan tadi. Kita tahu kadang-kadang ada isu, tetapi perkara ini sedang dalam perhatian kerajaan. Langkah-langkah telah diambil untuk mengurangkan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Yang Mohamad Pontian.